Kini, selepas 4 tahun 5 bulan, sekali lagi rakyat Malaysia akan memilih secara sah kerajaan baru dalam pilihan raya umum ke-15 pada 19 November 2022. Walaupun calon Perdana Menteri diketengahkan oleh parti-parti politik untuk memikat pengundi dalam kempen PRU, keputusan terakhir pelantikan mengikut perlembagaan adalah mengikut budi bicara Yang di-Pertuan Agong. Selepas Barisan Nasional dikalahkan pada PRU 14 yang lepas, suasana politik di Malaysia terus panas dan tidak stabil sehinggakan terdapat 3 Perdana Menteri dalam tempoh satu penggal tersebut. Jadi, dalam video kali ini, kita akan melihat calon Perdana Menteri Malaysia yang bakal merubah masa depan Malaysia. Teruskan menonton. Dengan pertembungan gabungan besar 3 penjuru antara Barisan Nasional (BN), Pakatan Harapan (PH) dan Perikatan Nasional (PN) dalam PRU 15 kali ini, semua yang bertanding memasang impian untuk mencapai kemenangan kukuh. Akan tetapi, dengan situasi politik hari ini yang sukar dijangka, mungkinkah kemenangan besar digapai oleh mana-mana pakatan politik atau adakah akhirnya mereka terpaksa membentuk kerajaan campuran? Menurut SPR, terdapat lebih 21 juta pengundi berdaftar dijangka mengundi pada pilihan raya umum ke-15. Barisan Nasional. Selepas 61 tahun menjadi kerajaan pemerintah, Barisan Nasional (BN) gagal mempertahankan kedudukannya selepas kalah dalam PRU 14 pada tahun 2018. UMNO yang mengetuai BN mencalonkan Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-10 sekiranya memenangi PRU ke-15. Sebelum parlimen dibubarkan, ramai pemerhati politik menulis bahawa PRU 15 dipercepatkan untuk menyelamatkan ahli-ahli politik UMNO yang terlibat dengan kes perbicaraan di mahkamah. Pengarah eksekutif Ilham Center menyatakan penamaan calon Perdana Menteri bukan presiden parti seperti yang dibuat BN ini, lebih menjurus kepada meredakan tekanan atau meraihkan penyokong parti. Calon Perdana Menteri sememangnya penting kerana sebelum kekalahan BN pada 2018, Presiden UMNO ialah individu yang akan dipilih sebagai PM apabila gabungan tersebut membentuk kerajaan. Namun kali ini, disebabkan kes mahkamah, BN terpaksa mempertaruhkan Ismail Sabri kerana tiada nama lebih layak dengan harapan akan mendapat sokongan rakyat. Kali ini, BN akan bertanding 191 daripada 222 kerusi parlimen pada PRU 15 dan menyasarkan kemenangan sekurang-kurangnya 112 kerusi parlimen untuk membolehkan membentuk kerajaan. Ismail Sabri. Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dilahirkan pada 18 Januari 1960 di Temerloh dan memulakan kerjaya politiknya sebagai ahli UMNO pada tahun 1987 pada usia 27 tahun. Seterusnya menjadi ahli Majlis Daerah Temerloh dari tahun 1987 sehingga 1996. Pada usia 44 tahun, beliau pertama kali dipilih sebagai ahli parlimen pada tahun 2004 selepas memenangi kerusi parlimen mewakili BN pada pilihan raya umum ke-11. Pada tahun 2008, perjalanan beliau sebagai anggota kabinet bermula dengan beberapa portfolio penting. Selepas kekalahan BN pada tahun 2018, beliau dipilih sebagai naib Presiden UMNO dan pernah menjadi Ketua Pembangkang di Dewan Rakyat sejak 7 Mac 2019 sehingga 29 Februari 2020. Semasa konflik pertukaran kerajaan berlaku, Ismail Sabri dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Pertahanan pada 7 Julai 2021, di mana sebelum itu menjadi Menteri Kanan Pertahanan sejak Mac 2020. Pada 21 Ogos 2021, beliau telah dilantik sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-9. Semasa menjawat sebagai Perdana Menteri, beliau telah melaksanakan pelbagai program kepada rakyat, terutamanya bantuan dana khas pasca COVID bernilai berbilion ringgit. Perikatan Nasional. Kelahiran Perikatan Nasional dalam pesada politik tanah air 2 tahun yang lalu dengan Kerajaan Perikatan Nasional dibentuk pada 1 Mac 2020 bersama gabungan ahli-ahli parlimen dari pelbagai parti politik iaitu Bersatu, PAS, BN, GPS, PBS dan Star Sabah. Ketika itu, Perikatan Nasional merupakan parti gabungan yang paling dipercayai selepas kejatuhan Pakatan Harapan dengan peletakan jawatan Tun Dr. Mahathir Mohamad sebagai Perdana Menteri ke-7 secara mengejut pada 23 Februari 2020. Tan Sri Muhyiddin Yassin mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-8 yang sah berdasarkan Perlembagaan Negara. Pada awalnya, Perikatan Nasional dilihat mendapat sokongan baik dari rakyat semasa negara dilanda oleh wabak COVID-19 dan Kerajaan Perikatan Nasional telah menjalankan pelbagai pelan bantuan untuk membantu rakyat. Antaranya ialah pemberian moratorium pinjaman, bantuan khas COVID, pemberian vaksin COVID dan banyak lagi dengan jumlah berbilion ringgit. Kerajaan Perikatan Nasional juga sering membawa imej yang bersih di samping disukai oleh penyokongnya.
Namun, pelantikan Muhyiddin sebagai Perdana Menteri tidak disambut oleh pihak pemakang dan mendakwa Kerajaan Perikatan Nasional sebagai kerajaan pintu belakang kerana bercanggah dengan keputusan rakyat semasa PRU 14. Ini menyebabkan kerajaan ini dianggap lemah, beramatang dan tidak sistematik. Muhyiddin Yassin. Muhyiddin bin Muhammad Yassin dilahirkan pada 15 Mei 1947 berasal dari Bandar Maharani, Muar Johor. Ayahnya merupakan salah seorang ulama terkenal yang berkhidmat kepada masyarakat dalam bidang dakwah sebagai penceramah bebas. Muhyiddin banyak mewarisi sifat merendah diri tetapi tajam pemikiran seperti bapanya. Beliau mula menyertai UMNO pada tahun 1971 sebagai ahli biasa dan pada tahun 1974 hingga 1976 beliau telah dilantik menjadi Setiausaha Pemuda UMNO Johor dan pada tahun 1978 beliau telah berjaya dalam pilihan raya dan menjadi wakil rakyat Parlimen Paguh. Beliau telah memegang pelbagai jawatan utama semasa di bawah kerajaan BN, termasuklah yang terakhir iaitu Timbalan Perdana Menteri. Namun, kerjaya politik cemerlang Muhyiddin mula diuji apabila ahli Parlimen Paguh itu digugurkan daripada jawatan Timbalan Perdana Menteri selepas Muhyiddin membangkitkan isu Satu Malaysia Development Berhad 1MDB. Muhyiddin kembali menyinar dalam dunia politik selepas memenangi Parlimen Paguh pada PRU 14 atas tiket bersatu. Beliau kemudiannya menjadi pengerusi Pakatan Harapan Johor dan menempatkan diri dalam Kabinet PH selaku Menteri Dalam Negeri. Setelah 22 bulan menjadi kerajaan, berlaku desakan daripada komponen PH yang mahu Tun Dr. Mahathir membuat peralihan kuasa dengan menyerahkan jawatan Perdana Menteri kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim dan terjadilah langkah Sheraton yang membentuk jajaran konfigurasi Pakatan Politik baru. Kemudian, selepas mendapat perkenan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Muhyiddin dilantik sebagai Perdana Menteri ke-8 pada 29 Februari 2020. Akan tetapi, akhirnya Muhyiddin meletak jawatan sebagai Perdana Menteri Malaysia pada 16 Ogos 2021 disebabkan hilang majoriti sokongan ahli parlimen dan cadangan kerjasama bipartisan tidak mendapat sokongan parti politik. Semasa menjawat kedudukan sebagai Perdana Menteri, Muhyiddin dan kerajaannya melalui pemerintahan yang sukar disebabkan dunia di dalam fasa pandemik COVID-19. Pakatan Harapan. Pada PRU ke-14, 9 Mei 2018, negara Malaysia telah mencipta sejarah baru dalam pilihan raya apabila Pakatan Harapan memenangi 121 kerusi parlimen mengalahkan Barisan Nasional yang hanya memenangi 79 kerusi parlimen dan membentuk kerajaan baru. Setakat ini, PKR telah menamakan 72 calon parti itu yang akan bertanding atas tiket Pakatan Harapan. Calon yang terpilih dalam masa yang sama diminta menandatangani borang Aku Janji yang melibatkan persetujuan pemulangan wang deposit pencalonan, pemotongan allowance jika menang dan setuju untuk mengisytiharkan harta. Pakatan Harapan mengumumkan pengerusinya Anwar Ibrahim sebagai calon Perdana Menteri jika gabungan itu menang pilihan raya umum ke-15. Anwar Ibrahim. Datuk Seri Anwar Ibrahim dilahirkan pada 10 Ogos 1947 di Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Beliau mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Stowell, Bukit Mertajam dan kemudian di peringkat menengah di Maktab Melayu Kuala Kangsar (MCKK) dari tahun 1960 hingga 1966 serta sangat aktif sebagai pemidatu sekolah. Pada tahun 1967 hingga 1971, beliau menyambung pelajaran di Universiti Malaya dalam pengajian Melayu. Dalam peristiwa 13 Mei 1969, Anwar memimpin Persatuan Pelajar dalam menggesa kerajaan mempertahankan hak dan kepentingan orang Melayu serta umat Islam. Pada tahun 1971, Anwar memulakan langkah gelombang baru dan menubuhkan Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM) bersama rakan-rakannya dari MCKK serta menjadi Presiden ABIM pada tahun 1972 hingga 1982. Beliau juga turut menubuhkan Yayasan Anda yang berperanan memberikan peluang kedua kepada pelajar tercicir. Anwar mula menyertai parti pimpinan Dr. Mahathir UMNO pada tahun 1982 selepas Mahathir dilantik sebagai Perdana Menteri pada tahun 1981 dan mempunyai impian untuk bersama-sama membangunkan negara. Semasa bersama UMNO, Anwar telah memegang beberapa portfolio penting seperti Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Menteri Pertanian dan Menteri Pendidikan serta berperanan dalam beberapa idea bernas untuk negara seperti penubuhan Bank Islam. Pada tahun 1993, Anwar dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri selepas menang menjadi Timbalan Presiden UMNO mengalahkan Tun Ghaffar Baba. Pada tahun 1996, Anwar dinobatkan sebagai Menteri Kewangan Terbaik Asia oleh Asia Money, manakala pada tahun 1998, majalah Newsweek menamakan Anwar sebagai Asian of the Year.
Ini dapat dilihat melalui data daripada Trading Economics yang menunjukkan lebihan pendapatan negara dalam beberapa tahun selain peranannya dalam menurunkan kadar hutang negara. Namun, terdapat perselisihan pandangan antara Anwar dan Dr. Mahathir sehingga menyebabkan Anwar Ibrahim kehilangan jawatan Timbalan Perdana Menteri. Selepas dipecat dan dipenjarakan, penyokong dan keluarga Anwar telah memulakan gerakan reformasi serta mahukan pembaharuan dalam politik yang membawa kepada pembentukan Parti Keadilan Nasional PKR pada tahun 1999. Sejak dari situ, Anwar telah memimpin PKR dan membentuk beberapa gabungan parti politik semasa pilihan raya seperti Pakatan Rakyat dan Pakatan Harapan yang terkini. Dapat dilihat, perjalanan politik Anwar dari awal yang lantang dan tegas memberi pengalaman tidak ternilai sehinggakan boleh tersenarai sebagai antara 500 individu Muslim berpengaruh di dunia serta tokoh paling berpengaruh. Selain itu, Anwar juga mempunyai pengaruh yang besar dengan pemimpin luar dari Eropah maupun Timur Tengah. Walaupun pada PRU 14 yang lepas dimenangi PH, namun langkah Sheraton telah menggagalkan Anwar Ibrahim sekali lagi dalam memegang jawatan Perdana Menteri. Kriteria penting calon dalam PRU 15 kali ini. Calon-calon yang diperlukan dalam PRU 15 ini haruslah daripada mereka yang mempunyai integriti tinggi kerana inilah yang dimahukan oleh pengundi dalam situasi politik dan ekonomi yang mencabar hari ini. Dengan drama rasuah dan salah guna kuasa yang sering kita lihat terjadi di negara kita ini, seharusnya kita lebih berhati-hati memilih wakil atau parti yang bertanding. Pengalaman, latar belakang dan kemampuan calon juga penting kerana mereka inilah yang akan membuat dasar-dasar kerajaan untuk kebajikan semua rakyat. Kesimpulannya, tidak dapat dinafikan rakyat pernah merasakan kecewa terhadap kerajaan maupun pembangkang selepas PRU 14 apabila sistem demokrasi diruntuhkan akibat permainan kotor sesetengah ahli politik. Akan tetapi, memilih untuk tidak mengundi bermakna membiarkan saja kleptokrasi, kronisme, nepotisme semakin berakar umbi. Walaupun perubahan dilakukan hari ini hanya dapat dilihat pada dekad yang akan datang, ianya sangat penting bagi generasi masa hadapan untuk mempunyai peluang lebih baik di tanah air sendiri. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.